Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Modul kali ini Ulumul Quran semester 1 bab 1, iaitu Ulumul Quran dan sejarah perkembangannya. Mula-mula kita lihat kepada perkataan Ulumul Quran. Ulumul Quran terdiri daripada dua perkataan, iaitu ulum ataupun al-ulum, iaitu plural kepada perkataan al-ilm dalam bahasa Arab yang bermakna ilmu, iaitu asal maknanya ialah kefahaman dan pengetahuan, iaitu ilmu, al-ilm. Kemudian perkataan ini telah berubah maksudnya dalam penggunaannya sebagai istilah, maka ia telah bertukar menjadi persoalan-persoalan berbeza dalam piawai ilmiah. Kemudian kita lihat pada perkataan Ulumul Quran secara sebagai satu istilah. Sebab Al-Quran kita sudah tahu apa maksudnya. Jadi Ulumul Quran, apakah maksudnya? Menggabungkan dua perkataan, iaitu ulum dengan Quran. Jadi maksudnya ialah sesuatu ilmu yang mencakupi pelbagai kajian berkaitan dengan Al-Quran. Jadi ilmu yang pelbagai ini tentang Al-Quran ini termasuk juga ilmu tentang perkataan-perkataannya yang pelik, yang susah difahami, itu Gharibul Quran, dan juga termasuk juga Nasikhul Mansukh, itu tentang ilmu tentang ayat-ayat yang telah dimansuhkan, yang mana yang memansuhkan pula. Juga termasuk ilmu-ilmu lain dalam Al-Quran yang kita akan sebutkan selepas ini, insya-Allah. Baik, sekarang kita lihat sejarah perkembangan Ulumul Quran. Jadi Ulumul Quran, ilmu Ulumul Quran ni telah melalui satu perkembangan bermula daripada zaman Rasulullah SAW, dan terus ia berkembang di zaman sahabat dan juga zaman tabi'in dan seterusnya sehinggalah ke zaman sekarang. Jadi perkembangan inilah yang hendak kita lihat, hendaklah kita tahu, kerana sejarah sesuatu memberikan gambaran yang penting untuk memahami tentang ilmu yang kita sedang lihat itu atau sedang kaji itu. Jadi kita hendak memahami sejarah Ulumul Quran ini. Jadi zaman Rasulullah SAW, Rasulullah lah guru yang mengajar tafsir kepada para sahabat. Rasulullah SAW ditugaskan untuk menyampaikan Al-Quran kepada umat. Dalam tugas beliau untuk menyampaikan Al-Quran ini, pastinya akan ada persoalan-persoalan seperti mana kita sedang belajar ini pun ada persoalan. Bila ada sesuatu yang mungkin tidak difahami atau tidak jelas, ataupun menggunakan perkataan yang kita tak pernah dengar, maka akan ada soalan. Begitulah Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat, kan? Jadi sahabat-sahabat pastinya ada benda-benda yang mereka tidak memahami, dan Rasulullah lah yang akan mengajar tafsirnya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan juga lain-lain daripada Abdullah bin Mas'ud. Ketika ayat yang berbunyi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur aduk iman mereka itu dengan kezaliman, ayat ini telah menjadi sukar bagi sahabat-sahabat apabila mendengarnya. Mereka berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsahu, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya? Sebab dia memahami kezaliman tadi dalam ayat tadi itu sebagai apa-apa saja kezaliman, dosa saja itu adalah satu kezaliman. Jadi Nabi SAW telah menerangkan, kata innahu laysa alladhi ta'nun, ia bukanlah apa yang kamu maksudkan tadi. Alam tasma'u qala al-'abd as-salih, tidaklah kamu dengar kata hamba yang salih itu, iaitu Luqman, inna syirka la zulmun azim. Di sini Nabi SAW telah menggunakan ayat Al-Quran untuk mentafsirkan ayat yang lain. Jadi maksudnya di sini kezaliman tadi iaitu syirik, hanyalah ia syirik, kata Nabi SAW berdasarkan ayat ini tadi.
Jadi Nabi SAW begitulah keadaannya. Nabi juga menerangkan dan menafsirkan juga kadang-kadang bila datang satu ayat atau menyebutkan satu ayat, seperti dalam riwayat Muslim yang mana Uqbah bin Amir telah menceritakan, saya telah mendengar Rasulullah SAW berkata di atas mimbar, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan sediakanlah apa saja kekuatan untuk menghadapi musuh, apa saja kekuatan, sediakanlah apa saja kekuatan yang kamu mampu untuk menghadapi musuh. Maka kata Nabi SAW, ala, dengarlah, innal quwwatar rami, sesungguhnya kekuatan itu ialah memanah. Jadi Nabi terus mentafsirkan di situ. Jadi begitulah Nabi SAW sebagai guru yang menafsir Al-Quran. Sahabat pula dalam zaman ini, mereka mempelajari Al-Quran dengan bersungguh-sungguh, bukan kerana mereka mahu menggunakannya untuk keduniaan ke apa, bukan itu, tapi mereka tahu bahawa ianya adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka juga tahu bahawa sesiapa yang mempunyai Al-Quran di dalam dadanya, lebih Quran dalam dadanya, maka lebihlah penghormatan yang dia akan terima. Dia akan menjadi lebih tinggi kedudukannya di kalangan sahabat. Begitulah seperti yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, kana rajul minna idza qara'a al-Baqarah wa al-Imran jadda fina. Seseorang lelaki di antara kami, apabila dia membaca Al-Baqarah dan juga Ali Imran dan dia menghafalnya, maka dia menjadi besar di sisi kami. Besar di sini kedudukannya, maksudnya penghormatan yang akan diberikan kepadanya. Jadi begitulah sahabat-sahabat, mereka memahami tentang Al-Quran itu, dan dalam mereka memahami Al-Quran itu, dari segi nilainya, mereka juga memahami dari segi ilmu dan amalan yang ada pada Al-Quran itu sendiri. Bukan hanya pada nilai saja, tapi daripada ilmu dan juga amalan yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Seperti yang diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman As-Sulami, katanya, haddathana alladhina kanu yuqri'unana Al-Quran, telah menceritakan kepada kami orang-orang yang mengajar kami Al-Quran, seperti Uthman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud dan selain daripada mereka, bahawa annahum kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha, apabila mereka itu belajar daripada Nabi SAW 10 ayat, lam yujawizuha, mereka tak melangkau 10 ayat tu, tak belajar lagi 10 lagi, hatta yata'allamu ma fiha min al-ilmi wal amal, sehinggalah mereka mempelajari apa saja ilmu dan amalan yang ada pada terkandung dalam 10 ayat tadi. Begitulah sahabat-sahabat, dan mereka biasa berkata, qalu fata'allamna al-Quran wal ilma wal amal jami'a, dan kami mempelajari Al-Quran dan ilmu dan amalan semua sekaligus. Begitulah sahabat. Begitulah sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi ciri pada zaman ini, iaitu Al-Quran tidak selain daripada Al-Quran tidak ditulis. Selain daripada Al-Quran tidak tulis, supaya kerana takut ianya akan bercampur aduk dengan Al-Quran. Maknanya hadis Nabi SAW tidak ditulis, kecuali bagi sebahagian sahabat, maknanya mereka memang ditugaskan untuk menulis, ataupun kepada sahabat yang akan pergi jauh, maka dia perlu kepada penulisan sesuatu hadis itu, maka itu dikecualikan. Tapi umumnya izin Nabi SAW tidak ada bagi penulisan hadis daripadanya, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, la tuktubu anni, jangan kamu tulis daripada aku, jangan tulis hadis aku ni, kata-kata aku ni, wa man kataba anni ghair al-Quran, siapa yang menulis daripada aku selain daripada Al-Quran, falyamhuhu, hendaklah dia padam. Kemudian Nabi kata, wa hadithu anni wala haraj, dan ceritalah ataupun riwayatkanlah daripada aku, itu tak ada masalah. Kemudian Nabi sebut satu lagi, katanya, wa man kadzaba alayya muta'ammidan
falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta di atas namaku dengan sengaja, maka dia telah tempat duduknya di dalam neraka. Jadi itu adalah satu amaran keras daripada Nabi SAW. Jangan pandai-pandai bab hadis ini. Tapi riwayat daripada Nabi, riwayat, tapi jangan kamu sampai tersilap sehingga ianya menjadi satu pendustaan ke atas nama Nabi SAW. Jadi Nabi larang. Tapi ada hadis-hadis yang mana Nabi SAW suruh untuk menulis hadis bagi beberapa sahabat, seperti ada di Hajjatul Wida' yang mana seorang sahabat itu meminta hadis ini boleh ditulis ke tidak. Nabi kata uktub li Abi Syah, iaitu tulislah bagi dia. Tulislah bagi dia. Itu bukti bahawa ianya boleh ditulis. Jadi ketika itu zaman Nabi SAW, apa yang disebut oleh Nabi mereka hafal, apa yang disebut oleh Nabi mereka hafal. Jadi ia berdasarkan kepada periwayatan. Kemudian kita pergi kepada zaman yang seterusnya. Begitu keadaannya di zaman Rasul, sekarang di zaman sahabat pula macam mana? Zaman sahabat, iaitu mula pada zaman Abu Bakar, zaman Umar, ia masih lagi seperti zaman Nabi, iaitu lebih pada periwayatan. Tetapi bila sampai kepada zaman Uthman, di situ ada ijtihad yang mula berlaku untuk mengikut keadaan seperti yang Uthman hadapi, yang mana ada masalah yang disebabkan oleh banyak-banyak cara bacaan. Yang ini akan diterangkan nanti dalam siri kuliah yang Ulumul Quran ini. Tapi Uthman terpaksa menyatukan umat itu atas bacaan daripada mushaf dia yang dia finalize itu, yang dia jadi inilah yang terakhir. Ini mushaf al-imam ni panggil, mushaf al-imam, mushaf Uthmani. Jadi mereka bersatu di atas itu. Jadi semua penulisan Quran mestilah berdasarkan kepada mushaf Uthman. Jadi kat situ dah mula satu ilmu dalam ilmu Al-Quran, iaitu ilmu rasam Al-Quran, ilmu penulisan Al-Quran. Dalam zaman Khalifah Ali radhiyallahu taala anhu, Ali pula telah menghadapi satu situasi yang mana dilihat ramai orang membaca dan silap dalam pembacaan apa semua. Jadi perintah Ali radhiyallahu anhu kepada Abul Aswad Ad-Du'ali, seorang ulama, untuk menyusun kaedah an-nahwu. Ini tujuannya untuk memelihara sebutan, memelihara bacaan Al-Quran. Jadi ia tidak silap. Sebab orang bila tak tahu nahwu, tak tahu kaedahnya, maka dia boleh silap dalam pembacaan, sebab dari bacaan dia mungkin tidak nampak apa yang bagaimana nak membaca. Lain daripada kalau ianya adalah daripada mulut ke mulut. Jadi syekh sebut ayat dan kita belajar, itu boleh. Tapi bila ia dalam bentuk penulisan, maka di situ perlukan kepada ilmu dalam kaedah nahwu. Jadi itulah yang diperintahkan oleh Khalifah Ali. Dalam masa yang sama, dalam zaman sahabat ini diteruskan juga dengan tradisi mentafsirkan makna-makna Al-Quran. Bila para tabi'in yang mempelajari Al-Quran daripada para sahabat, maka mereka itu akan menafsirkan kepada kepada golongan tabi'in. Jadi di kalangan sahabat ketika itu, yang menjadi tokoh dalam tafsir, menjadi orang yang alim dalam bidang tafsir, iaitu Khalifah Rashidun, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mereka pastinya lah orang yang paling lama dengan Rasulullah SAW. Kemudiannya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Walaupun mereka ulama yang muda, tapi mereka telah mendapat ilmu yang sangat banyak dalam bidang ilmu tafsir. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ubay bin Ka'ab dan lain-lainnya. Jadi yang tokoh yang ini yang kita sudah sebut tadi, dan kita akan lihat pula apakah peninggalan mereka dalam zaman yang akan datang pula, iaitu zaman tabi'in.